Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Terima kasih kerana masih lagi menyokong aku di YouTube channel ni. Sebab view macam dah tak berapa nak cantik sekarang ni, tapi aku nampak mereka yang sama masih lagi setia. Okay, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jadi hari ini aku nak share apa hari ini sebenarnya aku nak share berkaitan dengan kenapa orang Malaysia tak beli kereta Korea. Okay, Korea ni sekarang dia gelombang Korea ni nampak macam tengah hebat lah kat Malaysia dengan industri muzik, industri drama, industri filem. Tetapi industri pemotoran mereka tak begitu mendapat tempat lah di hati rakyat Malaysia. Okay, apa sebenarnya punca kepada perkara ini? Okay, jadi aku try cuba nak kupas sekejap lagi. Jadi kalau korang nak tahu, boleh tunggu sebentar lagi. Sebelum tu boleh tekan button like dan juga subscribe. Okay guys, kenapa sebenarnya orang Malaysia tak minat nak beli kereta Korea? Okay, terutamanya Hyundai dan juga Kia. Selain itu sebelum ni ada juga SsangYong. Okay, dah berkubur pun di Malaysia rasanya. Dulu ada Daewoo kot rasanya, ke tak masuk Daewoo ni. Okay, jadi kereta-kereta Korea ni kenapa ianya gagal menambat hati rakyat Malaysia? Apa puncanya sebenarnya? Jadi kenapa korang tak nak beli kereta Korea? Sebenarnya kereta Korea ni ada masalah skeptikal dalam rakyat Malaysia punya pemikiran lah. Bukan skeptikal kepada jenama tu, tapi skeptikal dalam pemikiran rakyat Malaysia, di mana kita ni ada satu pandangan yang dah ditanam dalam kepala otak kita yang jenama Korea ni ada begitu begini, begitu begini. Jadi sebenarnya dia adalah masalah apa yang telah ditanamkan dalam minda kita. Itu sebenarnya poin besar dia. Dalam tu barulah ada tentang resale value, ada masalah kualiti, ada masalah penjagaan, ada masalah servis, dan juga masalah-masalah lain. Okay, sebenarnya isu besar dia adalah mindset kita yang telah ditanam tentang jenama-jenama Korea ni. Okay, selalu kita dengar tentang puncanya adalah resale value ni memang biasalah. Selalunya resale value yang baik selalunya adalah Toyota, Honda, Produan. Tiga ni je yang paling berada pada kedudukan yang terbaik lah kalau kat Malaysia ni. Okay, berbeza dengan keadaan di dunia lah. Tapi jenama-jenama lain ni dianggap model-model yang susah lah nak dapat resale value yang tinggi. Okay, jadi disebabkan resale value ni sebenarnya bergantung kereta apa yang paling popular kat Malaysia yang orang cari. Itu sebenarnya menentukan resale value dia. Okay, contoh kalau kereta tu memang orang ramai cari, waktu menunggunya lama, okay, dia boleh jadi sangat tinggi resale value dia. Contohlah, kalau kat Jepun ada kereta Suzuki Jimny. Suzuki Jimny nak tunggu kereta ni sangat lama. Jadi siapa yang beli kereta, dapat kereta ni, sebenarnya korang boleh terus jual kereta tu secara second dengan harga lebih tinggi daripada harga yang dijual oleh pihak Suzuki, sebab permintaannya tinggi. Okey, tapi kalau kita lihat kereta Korea ni permintaannya sangatlah sejuk. Berapa je yang boleh dijual dalam tempoh sebulan kereta-kereta Korea ni? Kalau digabungkan pun aku rasa tak berapa banyak lah, tak sampai 1000 unit sebulan. Jenama-jenama Korea ni digabungkan, dua brand jualan ni, tak sampai 1000 unit yang berjaya dijual dalam tempoh sebulan. Menyedihkan, kadang hanya beberapa ratus, 500 pun kadang tak sampai. Jadi itu yang menyebabkan orang tak beli. Okay, berkaitan dengan resale value, bila kereta tu tak popular, kesannya kalau korang nak jual nanti, siapa je yang nak beli kereta tu? Jadi itu sebenarnya masalah dia adalah kereta tu tak cukup popular, menyebabkan resale value dia rendah. Selain itu, resale value ni boleh jadi rendah juga kerana kualiti kereta tu. Kereta yang bermasalah, siapa yang nak ambil? Okay, kereta ini pun sebahagian daripada persepsi lah yang mengatakan kereta Korea ni bermasalah. Okay, pada aku dulu bapa aku ada Hyundai Matrix. Aku rasa tak adalah bermasalah, tapi agak manja lah. Okay, sebab kereta tu pernah ada masalah gearbox. Gearbox masa tu aku belikan sebenarnya untuk bapa aku second.
Sebab bapak aku memang teringin sangat nak pakai kereta tu dulu. Okey, jadi bila aku belikan, baru guna beberapa kali, dia pernah mengalami, bukan rosak lah, gear tu tak bertukar. Okey, jadi hantar ke Hyundai. Jadi mereka kata ada masalah kepada gearbox. Pada masa tu dia orang bagi harga berapa untuk gearbox tu? Okay, untuk Hyundai Matrix tu dia bagi quotation harga standby RM20,000. Kau boleh bayangkan tak? Padahal kereta tu beli dalam RM30,000 pada masa tu second. Jadi macam oh my god, dah buat kesilapan yang besar. Okay, tapi bila siap je, dia kata dalam RM4,000 kot gitu, dia punya gearbox. Tapi masih lagi besar lah bayaran dia. Jadi padahal kereta tu baru berusia dalam 7 ke berapa tahun saja. Kemudian agak tak berani nak lenjan sangat sebab takut rosak, dan spare part je pun susah nak cari. Itu antara satu package tau kereta Korea ni. Dia punya sebab kenapa orang tak beli, dari segi spare part dia, manjanya dah lah manja, mungkin senang rosak. Kemudian cek spare part pula tak ada, bila ada tu mahal pula. Okay, jadi siapa yang nak beli kereta-kereta ni? Sedangkan kereta-kereta Korea ni hari ini dah punya bentuk yang agak menarik, yang agak cun lah. Okay, kalau dia letak logo Jepun, aku rasa ramai orang beli kereta Korea ni. Tapi di Malaysia, dan situasi Malaysia lah aku cakap ni, kalau situasi dunia ni, kalau kat Rusia rasanya Kia ni nombor 1. Okay, jadi dalam situasi di Malaysia ni kita tak suka. Sebenarnya kat Malaysia ni, kereta apa yang ramai orang beli, itu yang kita akan beli. Kita tak nak jadi berbeza sebab kita tak nak ambil risiko. Apa yang kau dapat bila kau orang jadi seseorang yang berbeza daripada orang lain? Orang lain beli City Vios, engkau nak guna Kia Rio sebagai contoh lah. Kau dapat apa sebenarnya? Dapat pandangan, oh kau orang yang berani untuk berbeza. Untung apa sebenarnya? Masalah-masalah kereta tu kau yang kena tanggung. Kita tak terbayar dengan persepsi yang orang nampak kau ni berbeza. Pada aku lah. Okay, jadi no point pun sebenarnya kenapa kita perlu jadi berbeza. Jadi ikut apa yang orang pakai, itu adalah langkah selamat. Kecuali kalau korang berduit, jadi itu dah tak ada isu sebenarnya. Jadi kalau korang rasa macam ngam-ngam je, tak ada banyak lebihan duit pun, gaji pun boleh tahan saja, jadi tak perlulah ambil risiko. Okay, kemudian persepsi terhadap pengedar-pengedar kereta ni di Malaysia. Aku pernah baca lah dalam internet, kalau Hyundai ni milik DRB Highcom, dia sama juga, dia beradik dengan Honda pun. Dia sama juga dengan apa lagi, DRB Highcom ni, Honda, Hyundai, Mitsubishi tak silap aku lah. Okay, jadi mereka ni dalam satu company juga sebenarnya, Proton. Okay, mereka ni dalam satu company semua. Okay, tapi dilihat bahawa bila kau ada brand-brand yang lebih established, yang lebih ke depan, jadi korang company ni mungkin agak berat sikit lah untuk mempromosikan dia punya kereta jenama Hyundai ni. Okay, sebab kau banyak benda yang kau kena handle dalam dunia otomotif. Okay, tak fokus pada satu-satu brand saja. Okay, sama juga dengan Naza. Naza yang sebelum ni memiliki Kia, sekarang ni di bawah Auto Berjaya, di bawah Berjaya kan. Okay, jadi bila kau ada banyak syarikat yang kau kena handle tentang otomotif ni, sebenarnya kau macam tak berapa nak ambil serius lah tentang jenama tu. Dan sikap pengedar ni pula macam tak bersungguh-sungguh untuk mempromosikannya, memastikan jualan after sale dia punya servis. Okay, jadi semua benda ni kalau ikutkan dia adalah satu package yang tak ada pun apa-apa nilai yang menyebabkan kereta tu orang nak beli. Contoh lain, kalau disebutkan tentang harga, dulu mungkin harganya lebih murah satu segmen berbanding segmen dia. Contohlah, kalau segmen C dijual pada harga segmen B, okay, kalau segmen D dijual pada segmen C. Jadi hari ini harganya dah sama dengan kereta segmen C atau segmen D Jepun dah. Dan sama, dan lebih malang lagi, dia lebih mahal daripada kereta-kereta segmen Jepun dan Korea. Jadi bila lebih mahal, apa motivasi orang untuk beli kereta ni?
Okey, tambah pula pengeluar sekarang dia dah bawa masuk kereta ni secara CBU je. Dah malah dah nak pasang kat Malaysia, malah dah nak ambil, nak pening kepala lah. Okay, nak dengan kilang, nak set up semua benda. Harga, masalahnya jualannya tetap juga tak banyak. Okay, mereka nampak buat apa begia-begia nak CKD, turunkan harga sampai 20-30 ribu untuk dapat CKD punya brand. Kemudian bila jual tetap itu je orang yang beli, orang yang sama juga beli. Jadi baik kita buat CBU tu dari sana, berapa orang order itulah yang kita bawa. Okay, jadi tak adalah rugi kita nak pasang kilang, nak fikir banyak benda. Kita fikirkan after sale je pula lepas tu. Okay, jadi ini mungkin strategi lah, sebab kau tetap tak boleh jual banyak. Jadi apa yang nak beria sangat buka kilang, pasang CKD, betul tak? Okay, jadi sebenarnya kereta Korea ni datang dengan satu package yang tak diingini oleh rakyat Malaysia. Okay, satu package yang sangat lengkap lah senang cakap. Serba-serbi orang Malaysia tak suka, kecuali bentuknya sahaja. Okay, bentuknya sahaja. Yang dulu mungkin sebab harga, sekarang dah tak boleh jual lah pasal harga ni, sebab harganya sama mahal, malah lebih mahal. Okay, cuma yang boleh dibanggakan sekarang adalah bentuk sahaja. Sedangkan dari segi power, kuasa sekalipun, ia masih lagi kereta yang tiada kelebihan dari aspek kuasa. Dari segi pemanduan pun, dari segi spesifikasi, dulu spesifikasi dia agak tinggi berbanding dengan kereta-kereta Jepun yang lain. Okay, tapi sekarang ni spesifikasinya dah lebih kurang sama, harganya pula lebih mahal. Maksudnya Jepun dah mula tawarkan macam-macam dekat kereta dia, sedangkan Korea masih lagi kat situ. Okay, sebab kau mungkin tak pernah nampak lagi kereta Korea ataupun Korea ni yang dah ada autonomous level 3 kat Malaysia. Tak ada lagi. Level 2 pun tak jumpa lagi sebenarnya, betul tak? Sedangkan Jepun dah level 2 dah semua. Okay, dah banyak yang level 2. Kereta Malaysia pun dah level 2, malah nak masuk level 3 dah mungkin tak lama lagi. Okay, jadi dah tak ada expector sebenarnya pada kereta Korea ni untuk dibeli oleh rakyat Malaysia. Jadi itu je aku nak share. Kalau korang rasa setuju, boleh gunakan ruangan komen, dan tak setuju pun boleh guna ruangan komen. Aku harap SASA daripada dua syarikat Korea ni tak marah lah. Okay, ini pandangan. Okay, satu lagi pandangan ni aku buat secara spontan je. Aku tak ada buat tulis-tulis, jadi mungkin terabur sikit lah susunan dia. Jadi itu je yang aku nak sampaikan secara spontan. Jadi harap korang boleh terima lah. Okay, ke tak teraturnya aku punya point tu. Jadi jumpa lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum, bye.